Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama yang saya hasilkan untuk tahun 2023. Selamat kembali ke channel YouTube Cikgu Fazli Biosensei. Menjelang SPM 2022 yang akan tiba tak lama lagi. Jadi hari ini cikgu akan hasilkan video R&R, iaitu revisi dan rawat, iaitu meneruskan siri-siri R&R yang cikgu pernah buat 2 tahun sebelum ini. Ini adalah kesinambungan bagi video yang sebelum ini, yang fokus kepada bagaimana teknik nak menjawab kertas 2. So check it out. Hari ini kita akan buat revisi dan rawat yang kalau dekat channel Telegram saya namakan dia sebagai A Bio A Day. Ini adalah soalan yang ketiga untuk SPM 2022 dengan menggunakan soalan-soalan percubaan negeri. Dan juga mungkin ada soalan daripada SBP dan juga MRSM. Hari ini cikgu akan gunakan soalan daripada modul pintas negeri Selangor untuk set 1, iaitu soalan nombor 7. Soalannya berbunyi, rajah 7 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Diagram 7.1 shows part of human digestive system. Tips yang cikgu selalu kongsikan adalah bila kita dapat soalan, yang pertama kita gariskan ataupun kita highlightkan soalan dan kehendak soalan dan juga arahan yang diberikan. Yang keduanya, kita namakan dulu sebarang unknown label. Kita highlightkan apa yang ada di dalam soalan ini. Sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Sebelum kita jawab soalan, sekarang kita nak labelkan dulu P dengan R. Kita tengok kat sini P ini adalah perut ataupun stomach. Q pula adalah hati ataupun liver. Selesai untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Kemudian kita baca pula soalan dia. Soalannya adalah kenal pasti struktur P dan enzim yang dirembeskan. Tadi kita dah labelkan dekat kita punya stimulus tadi, maka kita terus pindahkan saja yang P tadi ke ruang yang disediakan. P adalah perut ataupun stomach. Manakala enzim yang dirembeskan oleh perut, kita recall balik, perut ini dia menghasilkan jus perut. Ataupun dia menghasilkan digestive juices, menghasilkan jus pencernaan yang mengandungi hydrochloric acid dan juga enzim, iaitu ada 2 enzim, enzim pepsin dan juga enzim renin. Kat sini kita boleh tulis enzim yang dirembeskan adalah pepsin ataupun pepsinogen ataupun renin. Itu untuk soalan A. Soalan B pula. Terangkan fungsi asid hidroklorik yang dirembeskan oleh struktur P. Apakah kata tugas dia? Kata tugas dia adalah terangkan. Kita highlightkan terangkan. Jadi kehendak soalan dia nak kita cerita tentang apa? Tentang fungsi hydrochloric acid. Explain. Dia nak kita terangkan. Cikgu selalu tekankan bahawa kalau penggunaan kata tugas terangkan, dia nak kita mulakan dengan fakta dulu. Dia tak wajib, tetapi untuk kita membolehkan kita menerangkan
soalan tersebut, jawapan kepada soalan tersebut, mesti ada fakta yang kita nak terangkan. Okey, so penerangan dia adalah tentang asid hidroklorik. Okey, apakah fungsi asid hidroklorik? Okey, so dia dua markah. Okey, so yang pertamanya adalah fakta dia. Fungsi asid hidroklorik itu adalah untuk menyediakan pH berasid. Itu dia punya fakta dia. Okey, tujuan penyediaan pH berasid. Okey, so itu yang kita nak kena terangkan. Itu poin yang kedua. Apakah tujuan dia menyediakan pH yang berasid, prepare acidic medium, ataupun low pH, menyediakan pH yang rendah. Okey, tujuan dia adalah untuk tindak balas enzim. Okey, prepare acidic medium ataupun prepare low acidic medium, low pH for enzyme reaction. Okey, so selain daripada tu, keasidan itu adalah bertujuan yang ketiganya, okey, untuk menghentikan tindak balas enzim amylase yang berlaku di dalam rongga mulut. Okey, untuk tindak balas enzim tadi, untuk tindak balas enzim pepsin, cikgu lupa untuk tambah. Sebab struktur P tadi dia menghasilkan enzim pepsin. Jadi hidroklorik asid adalah untuk tindakan enzim pepsin. Okey, so kita recall lagi memori kita tentang peranan hidroklorik asid. Dia ada 3 sebenarnya. So yang pertama tadi untuk tindak balas keadaan berasid, untuk tindak balas enzim pepsin. Yang keduanya adalah untuk hentikan tindak balas enzim amylase. Dan yang ketiganya, fungsi dia, kenapa dia kena berasid, adalah untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat di dalam makanan. Okay, to kill microorganism or pathogens in food. Okay, itu tujuan dia. So ada 4 poin untuk soalan B. Okey, kemudian kita tengok pula soalan C. Okey, soalan C. Okey, struktur Q menghasilkan bahan R yang akan disalurkan ke dalam duodenum. Namakan bahan R tersebut. Okey, so kehendak soalan dia kata dia menghasilkan bahan R. Okey, disalurkan ke dalam duodenum. Q tadi apa? Q tadi adalah hati ataupun liver. Okey, dan dia minta kita namakan R tersebut. So apakah yang dihasilkan oleh liver yang akan digunakan di dalam duodenum? Okey, tak lain tak bukan, ianya adalah hempedu ataupun bile. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan D. Okey, soalan D. Penyataan berikut adalah mengenai masalah kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan. Okay, the following statement is about health problem related to eating habits. Reflux acid ialah keadaan yang menunjukkan simptom seperti pedih ulu hati, muntah dan sakit dada. Okay, acid reflux is a condition that shows symptoms of heartburn, vomiting and chest pain. Okay, kita tengok soalan D1. Dengan menggunakan anak panah, lukis arah pergerakan jus berasid pada darjah 7.2 bagi individu yang mengalami reflux acid. Okey, so reflux acid ataupun acid reflux ni keadaan di mana jus
pencernaan. Okey, jus pencernaan yang ada di dalam perut kita ini, jus yang berasid tadi ditolak naik ke atas, naik ke arah esofagus semula. So jadi dekat gambar rajah ni kita kena lukis anak panah yang menunjukkan jus tu naik ke atas. So cikgu labelkan dengan pen warna merah lah. Kamu kena guna pen warna biru lah kalau dalam peperiksaan. So anak panah dia mesti naik ke atas. Okey, so itu yang pertama lah untuk markah, satu markah. Okey, kemudian kita pergi pula kepada soalan terakhir untuk soalan nombor 7 ini. Okey, D2, terangkan bagaimana reflux acid berlaku. Explain how acid reflux occurs. Acid reflux ni sebenarnya dia berlaku disebabkan oleh kegagalan otot sphincter yang berada di atas perut kita, di antara perut dengan esofagus. Okey, dia gagal untuk contract dan relax pada masa yang sesuai. Jadi bila pencernaan berlaku, dia akan mengecut untuk mengelakkan makanan dan juga jus berasid tadi naik ke atas. So bila acid reflux berlaku, apa sebenarnya yang terjadi? Okey, so yang pertamanya adalah otot otot sphincter, ataupun kita gunakan nama otot je lah. Otot di antara perut dan esofagus gagal mengecut. Okey, berlaku kegagalan pengecutan, jadi dia tak tutup saluran tersebut. Maka bila dia tak tutup, bila perut kita sedang mencernakan makanan, berlaku peristalsis, maka jus-jus yang berasid, okey, jus berasid ataupun makanan yang berada di dalam perut akan ditolak semula ke esofagus. Okey, dan yang ketiga, sekiranya ia kerap berlaku, akan menyebabkan esofagus terkakis, korot, disebabkan oleh asid yang oleh asid yang terkandung dalam jus berasid tadi. Sekiranya ia kerap berlaku, akan menyebabkan esofagus terkakis dan tercedera. Okey, so 3 markah. Okey, so cikgu ulang. So the muscle, okey, cikgu ulangkan dalam bahasa Inggeris. So the muscle in between the stomach and esophagus not able to contract, and then acidic juice of food in the stomach will push back to the esophagus, and then if it always happen, it will cause the esophagus to be corroded and injured. Jadi itu adalah kesan daripada reflux acid. So keadaan ini kita panggil dia sebagai GERD lah, gastroesophagus reflux disease, yang ada cikgu share dalam Telegram cikgu sebelum ni. Okey, so itulah antara teknik ataupun butiran yang kita perolehi untuk soalan ini. Jadi insyaAllah sekiranya ada masa terluang, kita akan cikgu akan buat lagi video, dan juga bahan ni cikgu akan share dekat Telegram dan juga YouTube. Okey, terima kasih dan jangan lupa untuk terus
follow channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.